Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bersua kembali di ruangan bahasa Melayu petang ini bersama Kak Su dan Kak Long. Apa kabar Kak Long pada petang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di luar sana saudara pendengar juga dalam keadaan yang sihat walafiat. Iya. Kalau dilihat di kawasan kita sekarang Kak Long, cuaca suka berubah Kak Long ya. Iya. Kadang-kadang hujan, panas dan juga malam sudah masuk waktu sejuk. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita jaga kesihatan kita supaya kita tahu bahawa sihat itu lebih baik daripada sakit. Ya, mudah-mudahan sebelum kita nak sakit harus berubat, kita sama-samalah jaga kesihatan kita. Jadi di sini kalau kita lihat Kak Long, sekarang ni banyak anak-anak kecil ataupun sekolah-sekolah banyak yang sudah cuti. Makanya di sinilah yang harus ibu bapa haruslah berhati-hati supaya tidak jadi sesuatu yang kita tak inginkan. Kebanyakan kalau waktu cuti ini kita ada berita dari luar sana kebanyakan Kak Long, sepertinya anak tenggelam air, maupun aksiden ataupun musibah di jalan raya. Mudah-mudahan kita jagalah anak kita dengan baik-baik dan juga perhatikan baik-baik anak-anak kita. Selain daripada itu Kak Long, kita juga harus ambil peluang di hari cuti ini bersama dengan anak kita, bersama dengan keluarga kita supaya tidak merugikan masa di masa cuti ini Kak Long. Kalau kita lihat
seperti biasa anak-anak kita nak belajarnya keluar pagi, petang balik. Ya, betul. Begitu terus satu penggal sampai 1 tahun dan seterusnya. Tapi apabila cuti inilah kita harus merebut masa emas kita kalau betul. ajak anak-anak kita supaya buat kebun bersama kita, ataupun buat kegiatan bersama seperti menanam bunga, menanam sayur-sayuran. Kita beri satu fungsi ataupun satu tugas anak kita supaya biar mereka tu bukan bermain saja. Lain daripada sambil bermain, boleh kita bantu orang tua kita dan juga memberi satu kegiatan untuk dia. Ya, betul. Makanya pada petang ni di ruangan bahasa Melayu ada ilmiah dan ada sajak, insya-Allah, dan juga ada bahasa Melayu yang akan berdialog dengan bahasa Thai. Ya, insya-Allah pada petang ni bersama-sama kami di 101.75 MHz bersama di live Facebook Radio Darun Saad. Ya, betul. InsyaAllah bersama kami di sini. Boleh untuk nak komen dan sebagainya. Sebelum Kak Su akan mulai ilmiah pada petang ni, Kak Su akan serah kepada Kak Long untuk membuka percakapan kita pada petang ni dengan sebuah puisi ataupun sajak. Dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Su. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi panjangkan umur kita. panjangkan umur kita sehingga kita dapat bersua di Radio Darun Saad pada petang ni dalam ruangan bahasa Melayu bersama-sama. Dan sebelum tu Kak Long juga ucapkan terima kasih kepada saudara pendengar yang setia bersama kami, sama ada melalui radio ataupun melalui live show di Facebook ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga kami juga ucapkan terima kasih kepada teknik yang setia bersama kami pada petang ni daripada awal rancangan sampai hujung rancangan ya. Jadi sebelum Kak Long nak bacakan puisi pada petang ni, jadi sekali lagi Kak Long alu-alukan pada saudara-saudara pendengar, marilah bersama-sama kita ya Kak Si ya. Marilah bersama-sama kita untuk membaca puisi bersama-sama ataupun membaca pantun bersama-sama pada petang ni. Ya, kalau kita hanya berdua tak meriah Kak Si ya. Jadi kalau dari kalau ada sambutan daripada luar, memanglah kami alu-alukan bersama-sama ya Kak Si ya. Tak kira daripada mana saja, boleh anak-anak pelajar kita juga boleh ikut acara kami. Kebetulan masa ni masih cuti kalau ada yang bisa bersama kita, alhamdulillah ya Kak Si ya. Jadi puisi pertama pada petang ni iaitu puisi Demi Masa. Jadi Kak Long petik puisi ni dari Kompasioner ya, dari website Kompasioner, iaitu puisi Demi Masa. Demi masa. Ketika nafas berhenti menguapi bumi, ketika langit terpecah berkeping-keping, kemana diri kan lari, bersembunyi, kemana angan kan pergi menghindari. Adakah berguna harta yang kau simpan? Adakah berguna ilmu yang kau agungkan? Semua sirna ditelan penyesalan. Semua hilang ditelan ketakutan, bagai setitis embun tengah lautan luas. Apakah kita hendak menunggu hari penghakiman? Apakah kita hendak menanti hari pembalasan? Ketika harta sudah tak berguna, ketika ilmu sudah tak berfaedah, terlambat sudah untuk berserah. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, mengingatkan untuk mentaati kebenaran, nasihat menasihati untuk menepati kesabaran. Mengapa tidak kau gunakan kesempatan? Harta berlimpah jadi jembatan, ilmu bermanfaat jadi petunjuk jalan. Selagi hayat dikandung badan, sebelum mentari beredar, masih ada kesempatan untuk beramal. Saudara pendengar sekalian ya.
Ni adalah puisi yang pertama, Demi Masa. Jadi sebelum kita terlambat ya Kak Su ya. Jadi siap-siapkanlah diri kita untuk membuat amalan, ya, memperbanyakkan amal ibadat, mempersiapkan kesihatan, ya, memanfaati kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan juga kita gunakan usia kita muda, di usia muda ni sebaik-baik mungkin, ya, dan supaya kita juga apabila kita tua kita tak menyesal kembali, kerana umur kita hanya datang sekali ya Kak Su ya. Tak boleh kita nak buat kembali kepada kanak-kanak lagi. Ya. Tu puisi yang pertama. Dan puisi yang kedua pada petang ini, jadi sebelum Kak Alun juga membaca puisi yang kedua ni, kalau ada saudara pendengar yang setia bersama kami, ayo mari bergabung bersama-sama kami untuk membaca puisi pada petang ni, ataupun berpantun boleh saja ya Kak Su ya. Ya, boleh bersama-sama kita, ataupun kalaulah saudara rasanya tak nak baca pantun ataupun puisi bersama kita, rasanya malu ke macam mana, bolehlah tulis dalam face kita akan bacakan ya Kak Su ya. Komen ataupun tulis pantun untuk kita baca bersama-sama. Ya, jadi puisi yang kedua pada petang ni, Bila. Tajuk dia Bila, karya Usang Sang Penyair ya. Jadi tajuk dia Bila. Bila suara azan telah berkumandang, petanda saat solat kan menjelang, tinggal segala kesibukan dan aktivitas menghadang untuk menghadap Allah yang Maha Penyayang. Bila malam telah larut, hawa dingin menusut serta menjenguk, mengingatkan usia yang semakin surut, tak perlahan-lahan mendekati maut. Bila sampai detik masih belum sadar bahawa hidup ini ternyata sebentar, semoga segeralah ingat dan insaf, berbuat baik dan membuang yang tidak benar. Selalu ingat kepada Allah yang Maha Besar. Syair puisi yang kedua, tajuk dia Bila. Jadi di masa usia muda ni lah yang kita nak memperbanyakkan amal ibadat, nak membuat persiapan supaya cita-cita kita ni sampai pada tujuan yang dihajati. Kerana setiap orang ada cita-cita ya Kak Su ya. Kalaulah kita lalai, kita tak memfaati di masa usia muda ni, kita akan menyesal di hari kemudian. Jadi ayuh mari kita bersama-sama manfaati masa usia muda yang diberikan oleh Allah kepada kita sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Begitu juga harta kita, seandainya tu Allah berikan rezeki pada kita, kemewahan kepada kita, ayuh berbanyakkanlah kita bersama-sama bersedekah ya Kak Su ya. Kalau kita tengok sekarang ni memang adalah masa yang sesuai bagi kita yang mempunyai harta, bagi kita yang ada kelebihan ya Kak Su ya, untuk kita bersedekah. Janganlah kita rasa sayang, kerana apa yang kita beri, walaupun satu kop ataupun sebagai contoh sebiji padi ya Kak Su ya. Sebiji padi apabila kita bagi, kita tanam atau kita tabur, dia akan menjadi 70 tangkai ataupun 70 biji sampai berganda-ganda yang tak dapat kita hitungkan. Oleh itu ayuh kita bersama-sama memberi bantuan pada yang memerlukan ya. Ya, itulah puisi pada petang ni yang dapat kalau bacakan. Nampaknya kita tak ada sambutan ya Kak Su ya. Ya, sudah rasanya sudah berapa minggu kita secara live ni. Nampaknya sudah masih lagi belum ada sambatan. Tapi sambutan daripada saudara pendengar memanglah kita amat alu-alukan, kerana kalau kami berdua di sini rasanya tak meriah ya Kak Su ya. Ya. Jadi daripada puisi kita pada petang ni, sekali lagi Kak Tulung ucapkan terima kasih kepada saudara yang masih bersama-sama kami di ruangan bahasa Melayu di di Radio Darussalam pada petang ni. Oleh itu daripada puisi kita beredar pula kepada ilmiah. Ilmiah ini akan disampaikan oleh Kak Su dalam tajuknya 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya Kak Su. Ya, terima kasih kepada Kak Long. Kita langsung pada ilmiah kita pada petang ni. Sesuai dengan masa itu memang adalah
waktu memiliki keistimewaan dan hakikat yang luar biasa, Kak Long. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa ataupun waktu, Kak Long. Seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 1 hingga 3, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Selain daripada itu juga ada dalam surah lain yang Allah bersumpah wadduha, demi masa duha ketika matahari naik sepengkalan, surah Al-Duha ayat 1. Seterusnya juga ada daripada surah Al-Fajr ayat 1 iaitu wal fajri. Jadi memang banyak kalau kita lihat, maka itulah kita harus mengguna masa kita dengan baik, jangan kita menyia-nyiakan ataupun sampai kita terlalai dalam duniawi, Kak Long. Di sini dengan petang ni dengan manfaatlah 5 perkara sebelum kita akan menyesal. Dengan manfaatlah 5 perkara sebelum 5 perkara jika di masa muda, sihat, kaya, waktu senggan, sulit untuk beramal. Maka janganlah harap selain waktu tersebut bisa kita bersemangat, Kak Long. Ditambah lagi jika benar-benar telah datang kematian nanti, bisa jadi yang ada hanyalah penyesalan dan tangisan saja. Di sini daripada Ibnul Abbas, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang dengan satu hadisnya yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama ialah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat daripada Al-Hakim. Memang itu, Kak Long, jadi benda-benda yang kita harus jaga sejak awal. Kalau kita sudah tua, kita tak akan dapat nak berputar kembali. Walaupun masa yang kemarin kita tak dapat nak berputar. Apalagi dengan masa muda kita. Jadi di sinilah yang kita harus tahu bersama, dengan muda sebelum tua. Jadi kita gunakanlah waktu mampumu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang kepayahan atau masa tua, sehingga akan menjadi perasaan menyesal kerana telah melalaikan perintah Allah. Kalau kita lihat, Kak Long, ada orang tua yang suka beritahu kepada kita bahawa kita ni masih muda, haruslah kuat untuk buat amal ibadat kita. Jangan sampai seperti dia ni, seperti emak sekarang ni sudah usianya 60-70 tahun, jadi baru nak belajar agama, baru nak belajar Al-Quran. Jadi dia pesan kepada kita yang masih muda ini, Kak Long, mudah-mudahan sama-samalah kita mengguna masa muda kita dengan semaksimal mungkin untuk kita buat amal ibadat supaya kita tak menyesal di akhirat, di akhir ataupun nanti, di masa tua nanti. Ya. Seterusnya yang kedua, Kak Long, iaitu sihat sebelum sakit. Memang manfaat waktu saat diberikan nikmat sihat untuk kita ini memperbanyakkan amal ibadah dan juga kebaikan sebelum datangnya waktu sakit. Sehingga kelak tidak menyesal saat hari kebangkitan ataupun hari akhirat dengan membawa bekal amal yang cukup. Jadi kalau kita lihat, Kak Long, kalau kita tak sihat, kita baru rasa sihat itu penting, Kak Long. Sihat itu memang mahal, Kak Long. Dengan kita tak sihat, dengan kita sakit, dengan kita demam ni, segala-galanya yang kita rasa tak begitu selera. Nak makan tak selera, nak berjalan, nak bergerak rasanya susah. Begitulah kita harus sama-sama kita menjaga kesihatan kita, Kak Long. Memang juga dengan kalau kita satu hari, Kak Long, sudah tua, pergi ke rumah sakit, berjumpa dengan sebuah penyakit, contoh dengan satu penyakit,
kecing manis. Di situlah segala-galanya kita rasa makanan kita harus jaga, minuman kita harus jaga, kita tak dapat nak berolahraga ataupun bersenam seperti orang lain dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita sihat kita tak jaga diri kita, tak jaga bahawa ketika kita sihat tu tak langsung, tak selalu beramal ibadat. Sampainya apabila kita susah, apabila kita tak sihat, susah untuk kita nak buat amal ibadat Kak Long. Kadang-kadang juga nak berbaring, hanya nak beristirahat saja. Maka kita amallah masa kita yang kedua tadi, iaitu sihat sebelum sakit. Seterusnya yang ketiga iaitu kayamu sebelum miskin. Jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan makna dari manfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyakkan sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki sehingga tidak menjadi fakir di dunia dan di akhirat nanti. Seperti Kak Long baca sebuah puisi tadi, memang kalau kita kaya, kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk kita boleh membantu orang-orang yang lebih susah daripada kita. Banyaklah, yakinlah bahawa apabila kita sedekah, Allah akan membalas dan juga menggantikan berlipat ganda. Kita harus yakin di situ. Kadang-kadang kita rasa bahawa aku ada duit sikit Kak Long. Kalau aku sedekah, apa yang aku nak makan? Kalau kita yakin, kita beri dengan ikhlas sedekah kita tadi, insya-Allah Allah akan ganti berlebih daripada lipat ganda. Ada satu cerita. Ada pasangan suami isteri yang masih baru dalam berumah tangga, tapi isterinya masih sedang mengandung, sedang hamil. Jadi isteri tu duit tak cukup, yang kurang, berbelanja kurang. Pada hari tersebut tu isterinya lapar sate. Rasa lapar sangat sate. Lalu dia minta kepada suami dia untuk membeli sate apabila pulang dari kerja nanti. Si suami nak bagi tahu pada isteri, takut isteri kecewa kerana isteri masih lagi mengandung atau hamil anak yang pertama ya. Jadi lalu dia diamkan diri. Dalam perjalanan dia memikir bagaimana untuk membeli sebungkus sate untuk isteri dia nanti, dan juga untuk mengisi minyak kerana minyak motor sudah habis, ia sudah kekeringan. Jadi dalam perjalanan sampai di tempat kerja, melakukan kerja pun masih lagi memikir perkara sate tadi kerana dipesan oleh isteri. Dalam kepala dia duit 50 baht. 50 baht. Jadi macam mana dia nak beli sate tu nanti? Minyak lagi nak isi, nak pulang. Kalau tak ada minyak tak dapat pulang. Lalu dia korbankan, dia beli sate untuk isteri dia. Dalam perjalanan pulang tu dia berjumpa seorang tua yang sedang membaiki motosikal. Lalu dia berhentikan motornya. Dia berhenti motor, dia tanya, "Pakcik, kenapa ni motor pakcik ni?" Lalu si tua tadi menjawab, "Ni motor saya ni tayarnya bocor. Nak buat macam mana ni?" Lalu dia tolong menonton bimbing motor tu sampai tempat bengkel motor tu. Lalu tayar tu dapat ditampung lah supaya tak bocor. Lalu sebelum dia nak minta izin pulang pada pokcik tu bagi. Dia menghulurkan dia 500 baht. Lalu dia rasa bersyukur. Di samping dia rasa bersalah untuk ambil duit tu, tetapi dalam dia memikir-mikir kerana dia masih kekurangan, lalu dia ambil duit tu tadi. Inilah balasan mengatakan kerana keikhlasan dia tadi memberi untuk berkorban untuk membeli sebungkus sate pada isteri, lalu Allah balas dia berlipat ganda. Daripada 50 kok dapat 500 baht. Itulah bermakna di sini, kalaulah kita memberi ataupun bersedekah dengan ikhlas hati, tanpa rasa berat hati, insya-Allah Allah akan memberi balasan berlipat ganda kepada kita walaupun tak banyak itulah. Oleh itu marilah kita bersama-sama banyak bersedekah, jangan kita rasa sayang.
Ya, seterusnya kita harus jaga waktu luang sebelum sibuk. Dengan manfaatlah waktu luang ketika di dunia ini sebelum kita sibuk dengan kegiatan hari kiamat nanti yang tempat awalnya di alam kubur kita sehingga selamat dari siksa dan juga kehinaannya. Memang waktu luang ini susah Kak Long. Apalagi dengan kita nak bersama keluarga kita. Makanya di sini kita amal bahawa pada waktu luang kita banyak buat amal ibadat. Seperti di hari cuti kita, biasanya kita tak sempat untuk nak salat duha, nak baca Al-Quran. Pada peluang inilah yang Allah berikan kepada kita, iaitu waktu yang luang. Kita kait di situ. Selalu kita sembahyang salat duha. Supaya menambahkan keyakinan kita dan juga tambah kita lebih apabila kita selalu hari cuti Kak Long, setiap hari Minggu kita buat, hari Minggu kita buat, lama kelamaan hari biasa juga jadi biasa, menjadi kebiasaan. Begitulah waktu luang sebelum kita nak sibuk. Dan yang terakhir iaitu hari yang kita nanti semua tak tahu bila nak sampai, iaitu jadi masa luang juga Kak. Kalau kita tengok sekarang ni muslim-muslimat, masa yang luang tu sepatut masa luang, masa lapang ni sebenarnya banyak bagi kita. Yang setengah-setengah pada orangnya masih banyak masa lapang. Tetapi masa lapang tu kita guna pada perkara-perkara yang lain Kak. Kerana sekarang kalau kita tengok ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada pada kita sekarang ni, itulah yang menyebabkan masa lapang tak jadi lapang tu Kak. Jadi sibuk kerana kita selalu mengguna masa dengan salah. Memanfaatkan masa dengan yang tak sesuai. Sehingga hampir 24 jam telefon, handphone di tangan kita. Itulah yang menyebabkan masa kita menjadi sibuk ataupun merugikan masa. Kita membazirkan masa dengan tanpa kita sedari Kak Sia. Lebih-lebih lagi sekarang ni yang amat menakutkan sekarang ni pada siswa-siswa ataupun mahasiswa ya Kak Sia. Kerana mereka ni selalu anggap telefon ni adalah seolah-olah perkara yang sangat penting. Kalau tak ada telefon ni rasanya seperti nak runtuh dunia. Rasanya kata begitulah. Kerana sekarang ni dengan adanya telefon, handphone ni menyebabkan pelajar-pelajar kita lalai daripada belajar. Ini juga membuatkan masa kita guna tu tak memfaati, sehingga mereka tu belajar begitu-begitu saja, bukan menganggap kata bahawa belajar adalah penting. Itulah, jadi sayanglah kalau keadaan begitu ya Kak Sia. Jadi kita sebagai ibu, kita sebagai bapa harus ingat telefon atau handphone ni adalah penting, penting. Tetapi kita juga sebagai ibu harus jaga, nak tolong kawal. Nampaknya ada talian ya. Assalamualaikum. Ya. Panas. Nampaknya talian terputus. Boleh terhubungi sekali lagi? Boleh hubungi kita sekali lagi kerana talian terputus. Kalau sementara kita tunggu talian, kita teruskan. Apa tadi kita bicarakan? Itu kita guna waktu luang kita sebelum kita sibuk Okey. Dan khususnya sebagai pelajar, lebih-lebih lagi sekarang ada setengah-setengah sekolah tu sudah cuti Kak Sia. Jadi di sini kita sarankan kepada ibu, kepada bapa haruslah awasi penggunaan telefon pada anak-anak kita. Kak Long sering mengatakan di waktu malam, kalau boleh kita kontrol, kita awasi anak kita, jangan bagi telefon pada waktu malam. Kerana di waktu malam tu waktu sunyi, waktu kesunyian. Jadi kalaulah kita bagi pada anak-anak kita, tak kiralah sama anak tu masih kanak-kanak ataupun sudah menikah usia di tingkatan menengah, kita harus kawal Kerana apabila telefon duduk di tangan mereka di dalam bilik, kita tak tahu apa yang mereka tengok, apa mereka buat. Di situlah kita harus kawal. Sekarang kalau kita tengok remaja-remaja kita, ramai yang rosak kerana telefon. Jadi kita sebagai ibu haruslah berperanan dalam penggunaan telefon ni supaya anak kita dijaga dengan baik insya-Allah Kak Sia. Insya-Allah.
Ya, yang terusnya iaitu hidup sebelum mati. Dengan kita harus manfaatkan amal selama masa kita hidup di dunia ini sebelum datang kematian. Iaitu dengan banyak kita beramal dan beribadah kepada Allah. Sebab orang yang sudah mati dan juga terputus amalnya dan nyata akan dapat menyesal di hari nanti kalau. Jadi di sini juga ada menurut Imam Ghazali, dengan kelima perkara inilah memang tidak dirasakan hasilnya, namun akan berbuntut penyesalan setelah 5 perkara itu, yakni muda, asah sihat, kaya, waktu luang dan hidup hilang. Kerana itu, Muslim dituntutkan untuk kita bermanfaatkan waktu atau nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan ibadah. Jadi jangan kita rasa menyesal setelah kemudian 5 perkara itu datang. Dengan di sinilah kita harus tahu bersama bahawa dunia adalah jambatan untuk menuju ke akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai matlamat dan jadi tempat tinggal yang hakiki ataupun selamanya sebagai musafir di perjalanan. Kita tidak membawa kesemua yang kita milik berbentuk harta untuk bermusafir, tapi kita hanya membawa sekadarnya amal ibadah yang kita buat di dunia ini. Seterusnya, seorang Muslim perlu bersegera kalau melakukan amal kebajikan. Jangan nunggu-nunggu kalau memperbanyakkan ketaatan dan juga amal soleh. Jadi kita ni kadang-kadang tunggu kalau sepertinya kita nak puasa. Tunggu Senin, lepas hari Senin, Khamis, tunggu. Jadi tanggung. Setelah pada itu malam ni kita nak bangun tahajud. Pas sampai waktu malam, tengah malam kita bangun, nanti malam esok. Jadi kita jangan tanggung ataupun jangan ditunggu-tunggu seperti itu, kerana itu akan menyesal di hari nanti juga. Seterusnya, elakkanlah kita dari bertangguh untuk melakukan amal soleh. Seperti Kak Su katakan tadi, kerana kita tidak pasti apakah berkesempatan untuk melakukannya pada masa akan datang. Adakah kita sempat atau tidak? Kerana kita tahu bersama bahawa kematian itu tak tahu Kak Long. Kadang-kadang kita pernah dengar berita semalam tidur dengan baik, tak sakit, tak demam, tapi bangun pagi sudah tak ada, sudah meninggal ketika sedang tidur. Begitulah yang kita harus segera untuk buat amal ibadat. Dan juga setiap Muslim perlu merebut peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baik mungkin. Lakukan amal kebaikan ketika kita sihat dan masih hidup. Dengan sakit dan ajal boleh berlaku bila-bila masa, maka haruslah kita sama-sama rebutlah peluang beramal ketika kita masih muda, masih sihat, masih berharta, masih lapang dan semasa hidup ini. Memang ibu-ibu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, begitulah untuk ilmiah kita pada petang ni. Sebelum nak akhiri dengan ilmiah kita, Kak Su akan sebutkan, jika waktu muda sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa giat. Jika waktu sihat saja sudah malas solat, jangan harap ketika susah saat kita bisa semangat. Jika saat kaya sudah malas sedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Dan jika hidup sudah engkau bertakwa dan mengenakan jilbab, apa sekarang mau tunggu mati? Dan begitulah untuk ilmiah kita pada petang ni. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada kami berdua dan juga sidang pendengar di luar sana. Ya, daripada ilmiah ya Kak Sia. Kerana untuk hari ini kita tak rehat ya, kita akan langsungkan siaran kita ya Kak Sia. Ya, daripada ilmiah kita beredar pula kepada cerpen kita pada petang ni. Cerpen ni adalah cerita dongeng yang Kak Long akan bacakan. Sebagaimana kita tahu, cerita dongeng ni adalah untuk kalau kita baca pada anak-anak kita ni, tujuannya adalah supaya anak kita tu dapat bahasa, dapat boleh berbahasa dengan melalui cerita dongeng yang kita ceritakan. Dan juga kita dapat, semoga anak kita tu dapat pengajaran-pengajaran daripada cerpen ataupun cerita dongeng yang kita bacakan kepada anak kita. Kita beralih daripada baca cerita berbahasa Thai, alih dengan baca bahasa Melayu, ganti silih ganti.
Ya. Tajuk cerpen atau cerita dongeng pada petang ni iaitu kisah persahabatan kerana Allah ya. Pada suatu hari ada sang pengembara berangkat untuk mengunjungi saudaranya di perkampungan yang sangat jauh. Pengembara tersebut harus melewati bukit dan gunung untuk sampai ke perkampungan tersebut. Di perjalanan, ia bertemu dengan malaikat berwujud manusia yang mau menemaninya selama perjalanan. Sesampainya sang pengembara di perkampungan, malaikat yang berwujud manusia itu bertanya kepada si pengembara, "Mengapa kau mau pergi sejauh ini untuk menemui saudaramu? Apakah ia berhutang padamu?" Sang pengembara pun menjawab, "Tidak. Aku mengunjunginya bukan untuk menagih hutang. Aku mengunjunginya kerana aku menyayanginya." Mendengar jawapan sang pengembara, malaikat pun menjawab, "Aku adalah malaikat Allah yang diperintahkannya untuk menemanimu dalam perjalanan. Sungguh Allah mencintaimu kerana kamu menyayangi saudaramu." Jadi saudara pendengar sekalian, ya, jadi dari cerita dongeng yang kita bacakan ni adalah kita dapat sampaikan kepada anak-anak kita, anak yang masih kecil, bahawa Allah sangat mencintai orang-orang yang mau menjaga silaturahmi. Jadi kerana silaturahmi ini juga dapat menjadikan, selain pada dapat mengeratkan perhubungan tali persaudaraan, dan juga ia dapat memberi rezeki pada kita dan murah rezeki kepada kita kalaulah bagi sesiapa yang suka bersilaturahmi atau bersilaturahim. Itulah cerita yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita pada petang ni ya Kak Sia. Ya, kalau daripada cerita dongeng kita pada petang ni, kita beredar pula kepada saudara pendengar sekalian ya, daripada kebiasaan daripada kita ada bahasa Melayu tempatan, bahasa Melayu baku dan bahasa Melayu tempatan, bahasa Melayu baku yang biasa Kak Long bacakan pada minggu-minggu yang lepas. Jadi untuk pada minggu ni kita beralih daripada perbualan pula ya Kak Sia. Perbualan pada bahasa Melayu tempatan, bahasa Melayu baku dan bahasa Thai satu lagi ya Kak Sia. Jadi perbualan kita pada petang ni iaitu untuk memperkenalkan diri yang pertama ya. Jadi kalaulah ada saudara peminat ataupun saudara pendengar bersama kami pada petang ni untuk bersoal jawab dengan kami pun boleh juga ya Kak Sia. Boleh bersama-sama dalam ruangan kita bersama-sama. Jadi perbualan yang kita akan ajukan pada petang ni iaitu memperkenalkan diri. Bahasa Thai Kak Su, memperkenalkan diri iaitu neknam tua. Jadi petang ni kita ingin memperkenalkan diri, atau dengan bahasa Thai iaitu kita neknam tua. Neknam tua ya okay. Jadi yang pertama ni, kalaulah bahasa Melayu tempatan, siapa nama demo. Ya, siapa nama demo ataupun nama demo siapa. Siapa nama demo atau nama demo siapa. Siapa nama kamu. Kamu. Siapa nama kamu. Sekali lagi Kak Lula bahasa Melayu tempatan. Siapa nama demo ataupun nama demo siapa. Bahasa Melayu bakunya siapa nama kamu. Nama kamu siapa. Bahasa Thainya คุณชื่ออะไรคะ atau คุณชื่ออะไรครับ Itu dalam bahasa Thai ya. Dan seterusnya, nama saya Abdullah. Nama saya Zainab. Nama saya Zainab. Tempatan, saya nama Zainab. Saya nama Zainab. Jadi tukar ganti dari saya nama ke nama saya. Kalau dalam bahasa Thai ผมชื่อ Abdullah, Zainab ataupun ฉันชื่อ ดิฉันชื่อ Zainab. Dan seterus, berapakah umur awak? Berapakah umur awak?
Wapo umur demo. Demo umur berapa? Demo umur wapo. Wapo umur demo ataupun demo umur wapo. Ya. Berapakah umur awak? คุณอายุเท่าไหร่ คุณอายุเท่าไหร่ Ya. Dan seterus Ya, yang umur terakhir. saya 25 tahun. Umur saya 25 tahun. Saya umur 25 tahun ataupun umur saya 25 tahun. ผมอายุ 25 ปี Ya. ผมอายุ 25 ปี ataupun ดิฉันอายุ 25 ปี Ya. Dan yang terakhir, awak tinggal di mana? Awak tinggal di mana? Awak tinggal di mana? Demo duk mana? Demo duk mana? Demo duk mana? Awak tinggal di mana? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Itulah. ataupun คุณพักอยู่ที่ไหน Iya. Itulah pada petang ni apa ni perbualan ya dalam bahasa Melayu tempatan, bahasa Melayu baku dan juga bahasa Thai pada petang ni. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ni dapat memberi manfaat kepada kami berdua dan juga kepada saudara pendengar di luar sana. Ya. Jadi Kak Su, sebelum kita nak tinggal dalam ruangan kita ni, nampaknya sudah di penghujung rancangan. Ada apa-apa lagi untuk perkongsian kita pada petang ni? Mungkin Kak Su akan akhir dengan kata-kata hikmah pada petang ni Kak Long, supaya jadi mutiara kata untuk kita bersama. Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan, itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Di sini kita pesan bersama supaya apabila mereka buat perkara yang jahat sama kita balaslah dengan perkara yang baik, supaya kita adalah orang yang mulia dan juga orang yang terpuji. Petang ni kita sampai di hujung rancangan kita. Terima kasih yang sedang bersama kami sejak awal hingga rancangan kita pada petang ni. Memang banyak kalau di petang ni yang komen masuk dan juga yang nonton kami sejak awal hingga rancangan akhir rancangan ya. Jadi di sini juga terima kasih kepada tadi yang sudah beri kita bahawa orang yang pertama Kak Long, yang tadi yang komen iaitu Nojestic. Pakai bahasa Inggeris yang mengatakan bahawa suara radio kita berpetang ni agak pelan ataupun kurang dengar sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang juru teknik kita sudah memperbaiki. Dan juga kepada yang kedua pada petang ni iaitu daripada Abdul Halim yang mengatakan bahawa Assalamualaikum Ustazah berdua. Saya adalah ayah Farzu sedang menonton di Pulamong. Terima kasih yang ikut bersama kami di petang ni. Mudah-mudahan bukan hari ini adalah hari yang terakhir bersama kami. Seterusnya bersama kami setiap hari Isnin Kak Long. Setelah pada ini kita juga ada satu ruangan lagi, boleh kita bersama semenjak sebentar lagi. Makanya petang ni kami berdua minta undur diri dulu. Jika ada salah itu adalah daripada Anissa Haji Nikmat ada lagi. Anissa Haji Nikmat. Dari Jos Mae ada lagi. Banyak lagi. Dari Jos Mae, Anissa Haji Nikmat ada lagi. Banyak lagi. yang selain dari itu terima kasih kepada yang lain lagi mungkin di telefon Kak Stu ni tak nampak. Naik lambat naik agak lambat sedikit. Terima kasih semua yang bersama kami. Jadi sebelum mengakhiri Kak Stu di sini kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami daripada awal rancangan sampai akhir rancangan Seandainya ada silap, ada salah, ada terkasar bahasa, itu adalah kelemahan kami berdua dan yang mana baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ท่านกำลังฟัง FM เสียงดารุณศาสตร์